good. Saya ucapkan tahniah dan saya boleh katakan kat sini rata-rata majoriti lah boleh kata, saya boleh kata naik. Semua saya katakan mendapat grade yang bagus lah untuk kursus ini. Tahniah kepada awak semua. So good, kekalkan prestasi yang baik dalam mana-mana kursus yang awak ambil untuk semester-semester yang akan datang. Okey, baik. Untuk pertemuan hari ini saya nak dapatkan feedback pula. Saya dah bagi suara daripada saya banyak daripada awal semester sampai dah hari yang terakhir untuk semester ini bersama dengan saudara saudari. Mungkin saya nak dengar suara, saya nak dengar, bukan mungkin, saya nak dengar suara daripada saudara saudari, feedback daripada saudara saudari berkenaan dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang saya laksanakan sepanjang saya bersama dengan saudari. Adakah saudari puas hati, ada yang tak suka, apa aspek yang perlu diperbaiki mungkin, apa yang utama sekali, apa yang saudari betul-betul dapat dalam kursus SGDK 3812 ni. Apa makna SGDK 3812 ni pada diri saudari? Dan kemudian sila komen tentang cara saya, pengajaran saya, adakah tak puas hati dengan pengajaran saya. Dr. Faris ni apa kadang-kadang asyik tanya dalam kelas, kami pun rasa tak selesa ke apa ke. Jadi sila berikan komen-komen saudara-saudari. Silakan. Mungkin siapa dulu? Saya buka untuk memberi komentar. Selamat pagi doktor. Siapa saja? Okey. Doktor. Okey, silakan Tiban. Okey, selamat pagi doktor dan juga rakan-rakan. Okey, pagi. Pedagogi ini subjek yang kami telah belajar semester lepas doktor untuk major kami. Manakala pedagogi kali ini kami akan belajar tentang saya minor. So walaupun kami mempunyai sedikit tentang pedagogi, tetapi apabila belajar dengan doktor merupakan macam satu pembelajaran yang fun doktor. So, walaupun kelas pagi saya tidak pernah rasa mengantuk sebab doktor selalu akan buat something keep on the entire the PM proses pengajaran itu aktif doktor. Lepas tu doktor merupakan salah satu subjek yang kami tak pernah rasa heavy, di mana dari segi tak dengar Tiban, kuat sikit. sekarang dengar tak doktor? Sorry doktor. Okey, sekarang dengar. Okey doktor. Subjek doktor merupakan salah satu subjek yang kami lah, saya percaya, rakan-rakan saya pun believe merupakan salah satu subjek yang tak berasa berat sebab dari segi pentaksi assessment dan juga aktiviti yang doktor bagi tu kami dapat siap on time sebab doktor mempunyai timeline yang tetap, so ia memudahkan kami untuk siap on time. Lagipun assessment tu membantu kami apabila kami akan pergi practical dan juga akan bakal saya juga doktor. So setiap elemen ataupun the way doktor mengajar tu inspire kami. Macam kami pun di masa depan kami boleh menggunakan teknik-teknik tersebut untuk memastikan pelajar kami bertumpuan macam tu. Doktor selalu panggil untuk tanya jawapan. Bagi saya teknik ini akan bantu untuk keep on the pelajar fokus dalam kelas, lepas tu bagi jawapan macam tu doktor. So entire sem ni saya dapat something di mana saya boleh implement dalam praktikum sem depan yang dari segi penulisan RPH dan juga pentaksiran dan juga pengurusan kelas juga. So ia membantu saya dalam sepanjang kehidupan saya doktor. Terima kasih doktor. So far yang ini dia rumus saya doktor. Okey, terima kasih Tiban. Okey, teruskan kecemerlangan Tiban. Penghasilan inovasi tahun lepas, tahun ni masuk lagi. Kalau ada peluang dan rakan-rakan lain daripada apa yang kita buat BBM dalam assignment kita yang terakhir hari tu kan, kita ada buat tentang BBM. Nanti kita boleh olah balik. Saya nak beri peluang pada anda untuk masuklah mana-mana pertandingan inovasi yang ditawarkan di IPG ke mana ke apa ke, supaya dalam pengajian ini my strategi untuk my student lah. Masa saya di IPG pun saya buat strategi ni dengan student-student saya. Kan bila kita nak jadi cikgu, selepas habis pengajian, kita akan mohon SPP kan? Betul tak? Kita akan mohon untuk ditemu juga oleh SPP untuk lantikan. Apa yang saya buat dengan student-student saya dulu semasa di IPG, walaupun IPG itu seolah-olah macam sebelah kaki dah ada dalam perkhidmatan, tetapi tak semua dapat posting. Ada yang fail dalam SPP. Ada yang fail semasa temu dengan SPP. Temu dengan SPP ni, ini pengalaman saya sebab saya pernah menguruskan SPP semasa di IPG kampus Sultan Abdul Halim dulu sebelum saya pergi buat PhD. Semasa di kampus Sultan Abdul Halim, sebelah kaki saya
tugas saya di Jabatan Hayat Awal Pelajar. Jadi antara skop kerja saya adalah menguruskan tentang penempatan dan temuduga pelajar dengan SPP tu. So saya boleh kongsikan sikit pengalaman saya tu. Ada pelajar yang gagal SPP. Ada pelajar yang gagal temuduga SPP. Sekali kita gagal temuduga SPP tu, impact dia, awak nak dapat balik turn untuk ditemuduga mungkin setahun atau 2 tahun kemudian. Itu impact dia. Okey, itu impact dia. Jadi persediaan yang bagus perlu ada, dan persediaan yang penting ialah keupayaan pelajar ini untuk menunjukkan skill kemahiran dalam bidang dia. Antaranya dia tanya tentang macam mana penghasilan RPH. Macam mana awak hasilkan RPH awak? Sebab tu saya tekankan dalam kursus pedagogi ni, RPH buat dengan cara yang betul, buat dengan cara yang detail, buat dengan cara yang terperinci. Macam mana yang kita buat latihan dalam kelas kita. Yang macam mana saya pernah komen pada awak. Saya komen, saya tekankan, kadang saya stress betul-betul tu bukan saja-saja. Sebab pernah berlaku dalam satu sesi temuduga SPP, pelajar diminta untuk bawa RPH masa praktikum. Sebab dulu dia ada dua, masa zaman saya hanya seorang penilai. Selepas itu, ketika saya dah menguruskan SPP, membantu untuk menguruskan SPP, sekarang ini temuduga SPP dilaksanakan salah seorangnya, itu adalah penilai dalam bidang kita. Kalau dulu seorang pegawai, seorang pesuruhjaya SPP, mungkin mereka ni daripada pegawai kerajaan yang dah bersara dan sebagainya dipanggil untuk menjadi ahli suruhanjaya. Yang kedua, dia ambil daripada pakar bidang. Contohnya pendidikan moral. Dia akan cari mana-mana guru cemerlang pendidikan moral sebagai salah seorang penilai. Kat sinilah yang banyak pelajar kantoi. Dia tanya, apa nilai universal dalam pendidikan moral sebagai contoh? Pelajar dia jawab. Dia tanya macam mana menghasilkan induksi yang bagus. Dia memang tanya tentang konten pengajaran kita. Kemudian ada keadaan dia suruh ceritakan macam mana awak melaksanakan pengajaran, macam mana buat apa student centered learning, macam mana aplikasikan konsep PAK21 dalam konteks sesuatu topik awak mengajar. Itu semua kita dah buat dalam latihan-latihan kita dalam kelas ini. Jadi awak, saya rasa insya-Allah kalau awak ikut betul-betul, sekiranya awak melalui situasi itu, awak boleh jawab. Awak tak ada masalah. Dan RPH awak ingat masa praktikum nanti, betul awak akan tengok akan ada, kalau awak tengok cikgu-cikgu lama tu, dia orang tulis biasa-biasa je RPH dia pun, sebab dia pun dah jadi cikgu dah. Tapi pada praktikum awak kena tulis detail. Setiap apa yang awak akan buat semasa aktiviti pengajaran, awak kena tulis satu persatu, langkah demi langkah. Itu RPH yang bagus, yang terperinci semasa praktikum. Dan itulah yang awak nak persembahkan nanti semasa awak dipanggil untuk temuduga SPP nanti. Sekarang awak tak nampak, tapi masa nak temuduga nanti, masa itulah baru kelang kabut cari mana RPH, apa yang telah aku buat, apa yang telah berlaku dalam RPH aku. Masa sudah tidak boleh berpatah balik. Jadi saya ingatkan awal-awal. Okey, saya tekankan awal-awal. Sebab itu pernah berlaku kepada pelajar saya semasa saya di IPG dulu. Dan pelajar tu tak lulus temuduga tau. Tak lulus temuduga, kawan-kawan dia dah posting dan sebagainya, dia terpaksa tunggu 2 tahun akan datang untuk dipanggil temuduga. Semula. Impak dia sangat besar. Okey. Jadi saya berkongsi pengalaman saya, sedikit pengalaman saya dalam mengurus itu sebagai panduan kepada awak semua untuk masa depan awak. Okey, baik. Mungkin ditanya juga tentang taksiran. Benda-benda tu adalah benda yang cikgu kena tahu. Tentang taksiran bilik darjah macam mana, apa dibuat. Okey, baik. Okey, siapa lagi yang boleh kongsikan apa yang awak rasakan sepanjang bersama dengan saya dalam kursus ini? Mungkin siapa nak share? Kancin ke? Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi, Kancin. Okey. Pagi, Doktor dan rakan-rakan sekalian. Okey, baik. Pada pandangan saya, sepanjang kursus ini, saya berasa gembira dan bersyukur kerana masuk kelas Doktor, sebab penyampaian dan pengajaran Doktor yang bagikan saya rasa sangat berguna untuk saya apply dalam kehidupan pada masa hadapan saya sebagai seorang guru lah. Kalau saya jadi guru
dan saya sangat gembira karena terutamanya sebagai tadi di Bapak kita kelas pagi kan kami semua memang tak boleh berfokus mendengar akan tetapi suara dokter sangat clear dalam penyampaian dokter dan dokter selalu bertanya soalan dan ini akan menyebabkan kami selalu berfokus menumpukan perhatian dalam pembelajaran ini. So, secara keseluruhannya saya rasa dokter penyampaian dokter sangat bagus dan memberi impak yang banyak yang sangat positif untuk kita semua. Oke, ini saja. Okey, terima kasih Kancin. Mungkin saya boleh dengar lagi daripada orang lain? Daripada siapa lagi yang boleh kongsikan? Cornelius ke, Fitriah ke, Sakinah ke, silakan. Hello doktor, dengar suara saya tak? Ya, dengar Sakinah. Okey, Assalamualaikum doktor dan rakan-rakan sekalian. Macam yang Tiben cakap, yang sebelum ni kami ada juga belajar pedagogi bisnes, yang itu meja kami. Tapi walaupun kami belajar tentang pedagogi juga sem lepas, tapi bila kami belajar tentang pedagogi moral, kami still dapat ilmu yang baru, sebab pedagogi dengan pedagogi sama juga kan. Tapi walaupun sama, tapi kami still dapat ilmu yang baru lah dari segi asas-asas tentang bagaimana proses pengajaran dan pembelajaran yang efektif, yang berkesan. Sebab sem lepas tak berapa ditekankan benda ni sebenarnya. Dia lebih tekankan secara amali macam mana kami buat. Tapi tak ada lepas kami buat amali tu, kami tak ada diberi komen apa-apa sebenarnya. So maksudnya dekat situ kami tak tahu pun apa kelemahan kami. Yang kami tahu benda tu siap, dapat markah, that's all. Tak ada, kami tak tahu apa kelemahan kami. Tapi untuk pedagogi moral ni, kami, walaupun amali dia secara macam satu kelas yang secara keseluruhan lah semua pelajar ikut, tapi kami tahu apa kelemahan kami kat situ. So bagi saya sangat berpuas hatilah atas apa yang cara doktor mengajar semua tu, memang saya sangat puas hatilah. Itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih Sakinah. Terima kasih Kancin tadi. Betul, pedagogi sepatutnya diajar secara umum lah kan. Tapi ada dalam kursus-kursus kita ada awak ambil pedagogi dalam subjek major awak, ada pedagogi awak ambil dalam subjek minor awak lah, macam pedagogi moral. Okey, dari segi sebab saya tak tengok syllabus dalam pedagogi subjek major awak tu. Ada perbezaan yang besar tak dengan apa yang struktur yang kita buat dalam pedagogi pendidikan moral? Bagi saya lebih kurang sahaja. Lebih kurang sahaja, cuma mungkin cara penyampaian tu saya rasa agak berbeza sedikit. Tak nampak pun struktur tu macam lebih kurang sama. Maksudnya struktur lebih kurang sama, tapi cara penyampaian tu saya rasa macam struktur tu ada berbeza. Maksud saya begitu. Okey. So, yang awak belajar dalam kursus yang lepas, ada tak macam dibuat macam bila kita buat RPH, kita akan semak satu persatu, kita akan check secara detail sama-sama untuk kita tengok betul ke apa yang sepatutnya yang sedang berlaku yang dikehendaki oleh kementerian sekarang. Ada tak dibuat macam tu? Sebab apa yang saya bagi pada awak tentang RPH ini, berkaitan RPH lah saya tekankan sebab awak nak pergi praktikum. Awak pergi praktikum, dia sangat bukan pada awak saja, pada pensyarah pun. Saya pernah sebut kan, bila macam saya daripada sekolah kan, saya mengajar di sekolah dulu. So, dan saya mengajar di IPG. So, dan dekat kami ni dengan sekolah, rakan-rakan kami, cikgu-cikgu tu, kadang-kadang bila ada pelajar pergi ke sekolah, dia tak dapat buat RPH dengan betul. Ada rakan-rakan kita bagi tahu, ini pelajar korang ke? Apa yang hampa ajak? Kenapa budak ni tak boleh tulis RPH yang betul?
tak tengok ke apa RPH yang terkini macam mana. Jadi suara-suara tu sampai tau. Suara-suara tu sampai kepada pensyarah sebab mereka adalah rakan-rakan kami. Jadi sebab itu yang merisaukan saya, supaya saya mengharapkan apa yang saya berikan itu dapat memenuhi keperluan pelajar ketika berada di sekolah nanti, terutama pada sesi praktikum. Jadi itu yang saya tanya, dalam kursus lain pedagogi adakah sama macam maksud saya macam tunjuk cara penghasilan RPH yang tepat dan sebagainya, ada tak dibuat gitu? Sebenarnya ada, cuma dari segi macam komen dari hasil yang kami buat RPH tu, dia tak sedetail yang macam doktor sampaikan. Itu yang saya cuba maksudkan lah. Dari sudut Ada pendetailan juga lah. buat, cuma dari segi komen daripada hasil yang kami buat tu, tak sedetail apa yang doktor bagi tahulah, yang doktor komen macam tu. Okay. So saya mengharapkan awak tak apa, saya kata apa, awak tak rasa terlalu terbeban lah dengan komen-komen saya. Memang saya akan komen, RPH memang saya akan komen, supaya bila awak pergi praktikum, guru pembimbing tengok awak punya RPH pun, dia pun rasa lega. Okay, clear. Ada guru pembimbing terpaksa ajar budak tulis balik RPH. Jadi orang akan tanya, sekolah akan tanya, industri akan tanya, apa you belajar kat universiti? Itu satu masalah besar lah. Bukan pada pelajar juga, tapi pada pensyarah juga. Flag macam mana. Okay, next mungkin Fitriah boleh kongsikan pandangan Fitriah untuk semester ni? Terdengar tak? Dengar. Okay, kalau saya sepanjang kelas ni seronok lah doktor, sebab saya suka cara doktor mengajar, sebab mudah untuk faham, dan kedua doktor selalu minta kita orang buat pandangan ataupun refleksi tu, dia bantu kita orang untuk lebih faham lagi apa yang doktor nak sampaikan. Lepas tu dari segi aplikasi pula, macam doktor suruh kita orang buat RPH, lepas tu kita buat constructive alignment juga. Tu bantu kita orang juga untuk lebih faham lagi lah, sebab kita orang try sendiri kan, cuba buat lagi sendiri. Lepas tu doktor komen, tu bantu kita orang. Tu saja advice saya doktor. Okay, terima kasih Fitriah. Danesh ke Izzati, ada nak cakap apa-apa? Silakan. Sebelum kita tamatkan kelas kita. Ni just sembang air kelas je ni. Santai-santai je. So, semua kita dah cover dah. Hanim, ada nak kata apa-apa? Silakan. Assalamualaikum. Boleh dengar suara Salam saya? Hanim. Dengar. Saya nak cakap terima kasih doktor sebab ajar kami subjek ni, dan terima kasih untuk ilmu yang doktor sampaikan, dan kami nak minta maaf kalau dalam kelas kami tak banyak responsif sangat. Mungkin kadang-kadang tu ada gangguan, kadang-kadang kesedaran kami tak memberikan kesempatan nak jawab soalan doktor. Tapi saya sukalah kelas ni sebab kalau berdasarkan kelas pedagogi SEM lepas, pedagogi account, kami hanya perlu buat video pengajaran sahaja. Jadi kekurangan maklumat lah berkaitan dengan apa yang patutnya kami belajar untuk pedagogi. Tapi untuk pedagogi moral kami banyak belajar benda-benda yang detail macam RPH, apa yang betul-betul ada, patutnya adalah RPH, dan cara mengajar yang betul dengan menggunakan PAK 21 yang betul, dan semua yang lain lah. Jadi saya bersyukur sebab kelas ni sangat-sangat detail dan buatkan saya lebih faham macam mana cara pengajaran yang lebih baik untuk kelas lah. Terima kasih doktor. Okay, baik. Terima kasih Hanim. Mana yang selalu saya panggil dalam kelas? Mana Aspira? Aspira dengan Adri mana? Aspira. Any comment?
Oke, selamat pagi dokter dan rekan-rekan sekalian. Memandangkan ini kelas terakhir kita, jadi saya mau mengambil kesempatan ini untuk mewakili kelas kami mengucapkan terima kasih kepada dokter dan juga rekan-rekan sekalian sebab kita banyak buat activity kumpulan. Jadi kadang-kadang ada yang tidak paham tapi ada rekan saya yang membantu dan saya sangat berterima kasih untuk benda itu sebab kamu membantu saya gitu. Lepas itu saya ingin mengucapkan minta maaf juga kepada dokter ataupun rekan-rekan jika ada tersilap kata ataupun terlanjur bicara. Jadi sepanjang mengambil kursus ini, saya boleh katakan yang saya puas hati lah. Sebab seperti kawan-kawan saya juga cakap tadi, kalau dibandingkan dengan pedagogi yang kami belajar dulu, kami hanya buat video pengajaran. Jadi apabila kami present, kami punya video pengajaran, di situ baru dokter ataupun rekan-rekan yang lain beri komen tentang video kami. Jadi tapi komen itu tidak sedetail yang dokter bagi. Saya masih ingat masa itu video saya silap bahagian set induksi. Sebab set induksi, saya baru tahu yang sebenarnya set induksi itu kita belum boleh beritahu student kita punya tajuk pengajaran. Tapi masa itu saya tersilap. Saya sudah bagi tahu tajuk pengajaran, baru saya mulakan set induksi saya. Jadi saya takut juga sebenarnya untuk ambil kursus pedagogi ini, so kami masa pedagogi major, kami tidak diberi maklum balas yang memberangsangkan lah. Takut nanti kalau ambil pedagogi moral ini, saya buat kesalahan yang sama. Tapi, jadi setiap kali dokter bagi macam breakout session, sebenarnya rasa nervous juga nanti takut masa present, takut buat kesalahan. Tapi, apa yang saya dapat, setiap kali dokter bagi breakout session, dokter bagi feedback. Tapi feedback itu sangat membantu kami. Dan part yang paling saya suka bila dokter bagi cerita tentang pengalaman dokter, pengalaman tentang dokter di IPG, dokter dari IPG pergi di UM. Jadi sangat memotivasikan, secara pribadi dia sangat memotivasikan kepada saya. Dan dari pengalaman dokter tuh saya macam dapat gambaran besar apa yang akan saya lakukan apabila saya menjadi seorang guru satu hari nanti. Jadi terima kasih dokter untuk segala maklum balas yang dokter bagi dan pengalaman-pengalaman yang dokter ceritakan yang sangat memotivasikan kepada kami semua. Terima kasih dokter. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih. Kalau Adwi, ada nak tambah? Ya, selamat pagi dokter dan juga rekan-rekan. Daripada saya, actually sama juga macam yang lain lah. Sebabkan saya lepas ambil pedagogi major, so saya cuma mungkin dapat macam sikit bukanlah 1% dalam macam 10% lah sebab saya tahu tentang RPH macam tu dengan cara praktikal di dalam kelas tu lah. Tapi bila saya masuk kelas pedagogi minor ni, dia macam saya belajar pedagogi balik lah sebab rupanya ada pedagogi tu dia lebih luas lagi, lebih detail lagi macam tu. Tapi masa pedagogi major tu saya rasa sepatutnya yang tu yang perlu diberikan penekanan sebab dia major. Tapi saya bersyukur sangat-sangat sebab dalam pedagogi minor ni doktor ajar secara detail, so then saya boleh aplikasikan jugalah apa contoh macam macam dari segi strategi ataupun pentaksiran yang boleh dibuat untuk yang major punya kursus macam tu. Dan selain itu saya berpuas hatilah dengan cara doktor mengajar sebab doktor kerap bagi macam breakout session untuk perbincangan. Doktor tidak macam biar kami stick dengan orang yang sama. So dari cara breakout session tu kan dia akan bagikan secara rawak kan dalam satu kumpulan tu. So saya boleh macam berjumpa kak? Dia macam boleh lebih macam mana boleh
berinteraksi dengan ramai orang dengan lebih kerap lah macam tu. So tidak stick dengan satu grup saja orang yang sama, dan saya boleh macam tambah ramai kenalan dan ramai kawan lah dalam kelas ni. Sebab itu je lah doktor. Terima kasih. Okey, terima kasih Adri. Macam mana? Kita nak cakap apa? Satu, dua patah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam. Dengan rakan-rakan. Okey. So kalau doktor tanya saya mengenai pembelajaran pedagogi ni, secara jujurnya ia merupakan satu pengajaran yang bagi saya adalah satu pengajaran yang inovasi lah. Sebab okey, kalau pedagogi ni memang kami sudah belajar pada kelas-kelas sebelum ni, di mana kalau kelas sebelum ni ia lebih kepada kami diperkenalkan mengenai pedagogi. Tapi bila datang ke kelas doktor ni, ia lebih kepada penilaian bagaimana cara membuat dengan betul, bagaimana melakukan sesuatu RPH yang sempurna. So kami sebelum ni tidak diberikan pendedahan dan kami hanya melakukan rujukan saja. So melalui kelas doktor ni, kami lebih tahu apa itu RPH, kami lebih tahu apa itu set and daksi, pembelajaran Abakor 21 dan sebagainya lah. So yang kedua adalah saya suka dari segi cara doktor untuk memotivasikan kami. Dalam pengajaran dan pembelajaran, there are no excuses in life. Contoh apa yang doktor buat. Macam mana susah pun doktor pergi hantar isteri doktor ke Kuala Lumpur dan sebagainya, doktor tetap akan cari peluang untuk hadirkan diri dalam kelas sebab doktor tahu ilmu tu penting bagi kami semua. So ketinggalan satu kelas tu adalah satu benda yang amat waste lah bagi kami semua. So selain daripada tu juga, saya suka juga kolaborasi yang doktor buat, macam mana doktor applykan pembelajaran Abakor 21 walaupun tak secara, orang bilang tak secara detail ataupun khusus, tapi doktor lakukan dari segi kolaborasi, dari segi kreativiti, itu semua di mana kalau sebelum ni pensyarah lebih biarkan student untuk pilih rakan-rakan dia sendiri sebab mereka rasa macam kalau diorang pilih baru kerja tu akan bergerak, tapi doktor selalu buat breakout session. So benda ni sebenarnya sedikit sebanyak dia membantu kepada pelajar-pelajar introvert yang mana takut untuk berkawan dan sebagainya. Diorang mula berkawan, diorang lebih selesa and dia menjadi satu benda yang sangat seronok bagi diorang lah bila diorang sedar akan apa itu kerja berkumpulan. So itu sahaja yang saya ucapkan terima kasih kepada doktor dan rakan-rakan serta minta maaf juga kalau kurang respon ke ataupun kurang beri kerjasama dan sebagainya. Terima kasih. Okey, terima kasih Samanda, terima kasih rakan-rakan yang lain, terima kasih atas respon, feedback yang awak semua berikan. Berkenaan dengan pedagogi ni balik, saya berbalik pada pedagogi. Saya mengharapkan mungkin apa yang awak belajar dalam pedagogi, moral, step, sebagainya, RPH itu, awak boleh gunakan juga bila untuk kursus-kursus major lah kan, bila praktikum nanti adalah praktikum major itu yang utama. Minor tu yang kedua kan. Jadi apa yang awak dapat, maklumat yang awak dapat, gunakanlah sebaik mungkin. Sebenarnya bagi saya pedagogi selain daripada awak dapat pengetahuan secara asas yang kita boleh baca, yang lebih penting ialah practicality. Yang penting macam mana kita nak buat benda tu. Kalau kita bercakap RPH saja, kita just terangkan kepada pelajar, RPH ni kena ada set indaksi, kena ada 3-part lesson macam ni, sekadar tahu saja tapi tak buat, kita tak cuba praktis, kita tak cuba buat aktiviti, saya tak yakin bahawa pelajar-pelajar saya boleh buat. Tapi bila kita buat, kita minta pelajar buat, kemudian pelajar kongsikan, awak mempersembahkan hasil kerja awak, kita boleh sama-sama tengok, kita boleh sama-sama nilai. Pada waktu tu bukan kita bagi markah pun masa kita sama-sama, masa awak bentangkan RPH awak, tak. Bukan saya bagi markah awak masa kita bincang lepas breakout session kan, kita buat RPH dan sebagainya kan. Bukan saya bagi markah pun. Saya bagi markah kat assignment. Tapi bila awak buat